Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Vocational Teacher yang mengajar bagaimana untuk membuat lukisan geometri. Okey, pada pelajar-pelajar atau pengajar-pengajar boleh jadikan channel YouTube saya sebagai panduan untuk mengajar atau belajar lukisan geometri. Okey, baik. Pada kali ini kita masuk ke soalan yang ke-6 untuk membuat segitiga. Pada kali ini, segitiga yang kita kena buat berdasarkan maklumat yang diberi, iaitu tinggi segitiga adalah 60 mm, satu sudut tapak iaitu 60, dua sudut tapak, bukan satu ya, dua sudut tapak iaitu satu sudut tapak adalah 60 darjah dan satu lagi sudut tapak adalah 45 darjah. Bagaimana untuk kita wujudkan segitiga berdasarkan maklumat yang diberi? Okey. Yang pertama sekali, tapak tak diberi. Jadi kita buat garisan binaan berkehitaman 2H panjang. Okey. Kita buat panjang saja 2H. Okey, seperti ini. Daripada garisan tapak, binaan tapak tadi, kita buat garisan serenjang. Okey, nak buat garisan serenjang telah kita belajar daripada video-video yang lepas, iaitu dalam tajuk garisan. Pilih satu titik pada garisan ini, buat dua lekuk atau dua persilangan lengkung. Okey. Daripada dua persilangan ini, kita silangkan lagi dengan bukaan yang lebih besar. Anggaran bukaan lebih daripada separuh jika titik ini adalah di tengah-tengah. Kita buat satu lengkung dan bukaan yang sama daripada sisi yang satu lagi. Seperti ini. Okey. Dengan itu kita buat garisan serenjang. Garisan serenjang adalah garisan 90. Simbolnya petak begini. Baik. Kita buat panjang sahaja garisan binaan yang serenjang. Kemudian tengok maklumat yang kedua. Tinggi segitiga adalah 60 mm. Kita buat kaedah pemindahan jarak atau pemindahan panjang. 60 mm sama juga dengan 6 cm. Ambil ukuran dan kita pindahkan ke garisan serenjang tadi. Okey, di sini kita boleh labelkan lukisan kita, iaitu tinggi ini adalah 60 mm. Seperti ini. Okey. Bawah ke lengkung ini adalah 60 mm. Jadi kita buat kaedah garisan selari. Buat satu lagi garisan berselari dengan garisan yang binaan tapak menggunakan set square. Siapa yang tidak tahu menggunakan set square, boleh tengok video-video yang sebelum ni. Okay, satu set square kita letakkan pada garisan yang awal untuk diselarikan satu lagi set square sebagai landasan, supaya set square yang mengikut garisan tadi boleh bergerak untuk membuat garisan selari yang lain.
Okey, jadi yang ni kita gerakkan hingga ke persilangan 60 mm. Buat garisan binaan seperti ini. Dan labelkan, iaitu garisan ini adalah garisan selari dengan tanda anak panah atau arrow. Baik, dari sini, daripada atas, okay, daripada atas kita pilih satu bucu, satu titik sebagai bucu segitiga. Contohnya kita pilih di sini. Katakan ini adalah bucu segitiga yang kita labelkan sebagai C. Okey. Daripada bucu segitiga, dengan kaedah terbalik, kita buat satu sudut 45 dan satu sudut 60. Katakan daripada garisan ini kita buat 60 di sini dan kita buat 45 di sini. Seperti apa? Okay, saya akan tunjukkan secara terbalik. Okey, ini titiknya. Buat saja lengkung seperti ini. Bukaan yang sama. Dari sini kita buat sudut. Ini 60. Ini 60 lagi. Yang ini 60. 60, 60, 60, 180, separuh bulatan. Okey. Kita buat lagi sudut 90. Sebab kita tahu untuk dapatkan 45 kita perlu membahagi sudut 90. Seperti ini. Buat kemasan sikit supaya lukisan kita lebih kemas. Okey. Biasanya kita buat macam ni ya. Biasanya macam ni. Kita buat 90, 60. Pada kali ni kita buat terbalik. Sebab kita buat dari puncak. Okey. Dari titik C, daripada persilangan sudut 90, dapatkan garisan binaan pada lengkung pertama tadi. Jadi seperti yang saya kata, sebelah sini saya nak buat sudut 60, sebelah sini saya nak buat sudut 45. Jadi 60 sudah ada dari sini, 60 sudah ada dari sini, 45 daripada 90. Ini 90 sudut tegak. Kita bahagi dua sudut lagi untuk dapatkan di tengah-tengah dengan kaedah pembahagian dua sudut. Daripada titik 90, satu persilangan, yang di bawah satu lagi persilangan. Seperti ini. Jadi dari C
ke persilangan 45, kita buat satu garisan binaan. Kita buat garisan binaan, silangkan terus ke garisan bawah yang mula-mula tadi. Silangkan. Dia kita dapat satu titik di sini. Titik ni kita katakan sebagai titik B atau bucu B. Kemudian yang ni 45 ya. Yang di sini 45 darjah. Yang di sini 45. Satu lagi 60 di sini. 60 garisan binaan. Okey, silangkan terus ke bawah. Jadi persilangan dengan garisan ni kita labelkan sebagai A. Jadi dengan itu kita telah mendapat titik untuk bucu segitiga A, B dan C. Jadi kita jelaskan garisan objek atau segitiga yang dikehendaki oleh soalan. Pensel HB. Tapak A ke B. BC dan juga C ke A. Baik. Anda telah mendapat segitiga mengikut yang dikehendaki oleh soalan apabila diberi dua sudut tapak, iaitu di sini 60, okey, dua sudut tapak 45 dan juga 60 di sini dan juga di sini, iaitu sudut yang ini bersamaan sudut yang ini, iaitu ini juga 45, yang ini sama juga yang ini mengikut teori sudut selang-seli, dan sudut 60 yang ini sama juga 60 yang ini. Okay. Atau teori zigzag. Apa itu teori zigzag? Untuk jelaskan lagi, seperti ini ya. Jika ada dua garisan selari, seperti ini, kedua-dua garisan ini adalah selari. Label simbol anak panah seperti ini. Selari bermaksud garisan ini tidak akan bercantum atau bersilang sampai bila-bila jika kita panjangkan garisan ini. Okey. Dan bila ada satu garisan yang merentasi kedua-dua garisan ini membentuk huruf Z. Z.
Jadi mengikut teori sudut zigzag, sudut yang di sini katakan A sama juga sudut yang di Z di sini. Dan sudut yang di sini katakan B adalah Z. Di sini sama juga sudut yang di sini. Okey, teori sudut zigzag. Jika sudut selang-seli A di sini, sudut A di sini sama juga sudut A di sini. Saya labelkan yang lain. Okey. Selang-seli B di sini sama juga B yang di sini. B. Okey. Ini zigzag. Ini selang-seli. Okey. Berbalik kepada soalan tadi. Kita buat sudut sebelah atas dulu, sebelah puncak, dan di mana sudut ini adalah sudut tapak mengikut teori sudut zigzag. Okey. Semoga anda semua boleh buat tutorial untuk segitiga ini apabila diberi dua sudut tapak 60, 45 dengan tinggi segitiga 60 mm. Okay, selamat berjaya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa sokong saya dengan subscribe, like dan juga share. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.